Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to my More Than Seram. Kes hari ini mengejutkan seluruh masyarakat Amerika pada 15 Januari 1947. Balai Polis Los Angeles telah menerima laporan bahawa ada orang ternampak sesuatu patung serupa macam mayat di sesuatu tempat. Lalu polis segera pergi ke tempat tersebut untuk membuat siasatan. Setelah tiba ke lokasi, setiap polis terus terkejut melihat keadaan tersebut. Mereka menemui mayat telanjang di rumput berhampiran di tepi jalan raya. Badan mayat itu telah separuh hampir terputus di bahagian atas dan bawah badan. Payudara kanan juga dan juga banyak luka lain yang telah dijahit. Yang paling menyeramkan adalah mulut mangsa itu ada bekas luka sepanjang 3 inci dari kiri ke kanan. Dia dilihat serupa macam senyuman badut. Dari laporan polis, punca pertama kematian mangsa itu adalah dicikik oleh pembunuh. Mereka juga mendapati mangsa badan itu telah dibersihkan. Darah di dalam badan itu juga dikeringkan sepenuhnya. Kawasan itu tidak ada barangan tertinggal yang boleh mengenal pasti siapakah wanita itu. Ini menyebabkan kesukaran kepada polis membuat siasatan lanjutnya. Polis mengambil masa mencari wanita yang menelefon itu untuk membuat soal siasat. Nama wanita itu ialah Betty Bersinger. Pada hari mayat itu dijumpai, Bersinger kebetulan berjalan-jalan dengan anak perempuannya ke kedai kasut. Tiba-tiba, dia terlihat ada seseorang berbaring di sekitar rumput. Pada mulanya, dia sangka itu adalah patung besar. Tetapi patung itu kelihatan terlampau pucat. Semakin dia mendekati patung itu, semakin dia berasa takut bersendirian melihat patung itu. Bersinger terus pergi ke rumah terdekat meminjam telefon untuk menelefon polis. Selepas itu, dia tidak lagi kembali ke tempat tersebut kerana dia tidak mahu menakuti anak kecilnya. Setelah beberapa hari siasatan, polis berjaya mengetahui latar belakang mayat itu dari cap jarinya. Akhirnya, mangsa yang dibunuh itu ialah Elizabeth Short. Sebelum saya memberitahu siapakah pembunuh Elizabeth itu, mari saya memberitahu latar belakang kepada Elizabeth Short. Elizabeth Short dilahirkan di Massachusetts pada 29 Julai 1924. Apabila ibu bapanya bercerai, Elizabeth dan adik-beradiknya tinggal bersama ibunya bernama Phoebe Short. Elizabeth adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia mempunyai rambut cantik yang berwarna coklat gelap dan hitam, sepasang mata hijau seperti zamrud. Ketika berusia 18 tahun, Elizabeth adalah budak bermasalah. Dia tidak suka tinggal di Massachusetts, jadi dia ada impian mahu kehidupan yang lebih baik di bandar besar. Pada suatu hari, ayahnya mencadangkan Elizabeth boleh pindah ke rumahnya. Tetapi dia perlu masak dan membersihkan rumah ayahnya sebagai membayar sewa. Elizabeth tahu ini adalah satu-satunya peluang untuk tinggal di kota bandar besar di California. Lalu dengan segera Elizabeth bersetuju cadangan ayahnya itu. Apabila Elizabeth pindah ke California, dia sangat gembira dan bermulalah kehidupan barunya. Selepas 3 bulan tinggal bersama dengan ayahnya, Elizabeth dihalau keluar rumah oleh ayahnya kerana Elizabeth selalu keluar malam, tidak pernah masak dan tidak membersihkan rumah. Selepas dihalau oleh ayahnya, sudah tentu Elizabeth tidak mahu pulang ke Massachusetts. Lalu dia berusaha mencari kerja. Akhirnya dia berjaya dapat pekerjaan baru di kedai runcit dekat di pangkalan tentara. Kedai itu menjual makanan, kain dan pelbagai barang. Selepas 9 bulan, Elizabeth cari kerja baru di tempat San Diego. Tidak lama kemudian, keluarganya tidak ada lagi berita tentang Elizabeth. Kes kematian Elizabeth menyebabkan media tidak berhenti melaporkannya. Media juga sengaja memberi nama kes itu sebagai Black Dahlia. Media sengaja menulis isi kandungan kes itu dengan seksi, supaya boleh menarik lebih banyak pembaca membeli surat khabar. Oleh itu, ramai orang mula memperhatikan kes pembunuhan itu. Dalam semua orang tersebut, ada yang merasa sangat takut pembunuhan itu akan berterusan mencedera orang. Ada juga orang menyela diri dan berkata bahawa dia yang membunuh Elizabeth.
Akhirnya polis mendapati semua orang itu langsung tidak ada kaitan dengan kes tersebut. Pada 21 Januari 1947, tiba-tiba polis menerima panggilan telefon dari seorang lelaki mengeral dirinya adalah pembunuh Black Dahlia. Dia tidak merancang untuk menyerah diri ke balai polis. Sebaliknya, dia berkata polis akan menerima barang-barang tertinggal Elizabeth yang dikirim daripadanya. Pada 24 Januari 1947, seperti apa yang dijanji, polis telah mendapati surat tersebut. Di dalam surat itu terdapat surat beranak Elizabeth, kad kerja, gambar, buku alamat dan lain-lain. Duka citanya, sampul surat itu telah dibersihkan dengan gasolin. Jadi polis gagal mencari cap jari pembunuh itu. Selepas beberapa tahun, tiba-tiba ada orang mengatakan bahawa kawan dia selalu keluar bersama Elizabeth. Nama kawan itu bernama George Holder. Rakan itu mengatakan bahawa Elizabeth dan George adalah sepasang kekasih. Mereka tidak pernah mengumumkan hubungan mereka ke sesiapa pun. Nampaknya kes ini akhirnya boleh mencari suspek tersebut. Polis dengan segera membawa George untuk soal siasat. George Holder sudah berkahwin dan bekerja sebagai doktor. Dia pernah dituduh merogak dan mencedera anak perempuannya. Ketika anak perempuannya berusia 14 tahun, George merogak anak perempuannya sehingga hamil. Dia pernah cuba melakukan pengguguran pada anak perempuannya. Akhirnya George tidak berjaya menggugurkan bayi itu. Saya tidak jelas mengenai kes gerogak George kepada perempuannya, tetapi akhirnya George dibebaskan oleh hakim. Pada 18 Februari 1950, polis secara diam-diam telah meletakkan beberapa alat komunikasi digunakan untuk mencuri dengar perbualan rumah George. Mereka selalu curi-curi mendengar suara di rumah George untuk mencari bukti. Suatu hari, George membuat panggilan telefon kira-kira 8.30 malam. Polis terdengar ada seorang wanita menjerit dan 2 minit kemudian terdengar wanita itu menjerit lagi. Selepas 2 jeritan itu, tidak ada lagi suara di rumah George. Polis dengan segera melanggar masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan setiap bilik. Akhirnya, mereka tidak dapat mencari wanita di mana-mana. Oleh kerana tidak cukup bukti, polis dengan hati yang kesal terpaksa meninggalkan rumah George. Selepas polis meninggalkan rumahnya, polis terdengar George menelefon kepada seseorang. George berkata, "Andaikan saya yang membunuh Black Dahlia, mereka tetap tidak dapat membuktikan apa-apa. Sekarang mereka tidak dapat berjumpa setiap usaha saya kerana dia sudah mati." Tidak lama kemudian, setiap usaha George meninggal dunia kerana memakan dos berlebihan ubat pada masa itu. Tetapi dalam dialog itu cukup membuktikan bahawa kematian setiap usahanya dan Elizabeth ada kaitan dengan George. Pada bulan April 1950, polis sudah mempunyai cukup bukti untuk menangkap George. Duka citanya, mereka masih gagal menangkapnya. Tidak tahu siapa yang mendedahkan berita kepada George. George sempat melarikan diri dan terbang ke Filipina. Akhirnya, nasib malang bagi polis kerana tidak dapat menyelesaikan kes Black Dahlia. Baru-baru ini, saya telah menonton video berita Today dari YouTube. Mereka menjemput anak George Holder bernama Steve Holder datang ke tempat mereka untuk membual tentang Black Dahlia. Selepas ayahnya George Holder meninggal dunia pada 1999, pada suatu hari dia bercakap di telefon dengan kakaknya yang lama tidak berjumpa. Kakaknya memberitahu dia bahawa ayahnya adalah suspek pembunuhan kes Black Dahlia. Bagi Steve, berita itu sangat mengejutkan dia dan sukar dipercayai kerana dia selalu bersama ayahnya selama bertahun-tahun. Steve kebetulan adalah bekas polis yang pernah bekerja di Jabatan Polis Los Angeles selama 24 tahun dan bersara selama 15 tahun. Oleh itu, Steve yakin dirinya boleh membuktikan ayahnya tidak ada kaitan dengan kes ini. Setelah lama kemudian, semakin terkejut dia pula. Bukti yang dijumpainya mengubah pandangan kepada ayahnya. Tetapi mengapa ayahnya masih berjaya tidak ditangkap oleh polis? Ini disebabkan Balai Polis LA adalah suka mengambil rasuah pada zaman dahulu. Apatah lagi, ayahnya adalah orang kaya dan mempunyai pengaruh dalam polis dan politik. Tidak pasti bagaimana ayahnya ada hubungan dengan polis LA,
Akhirnya, polis LA memusnahkan semua dokumen dan kaset audio tentang kes Black Dahlia. Kerana usaha Steve, kes ini boleh dibuka balik untuk menangkap orang yang ada kaitan dengan kes ini. Sekian cerita hari ini. Nama saya Hani. Saya akan post 1 atau 2 video setiap minggu. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Terima kasih menonton video ini. Jaga kesihatan, kita jaga kita.